Yang kedua pula, macam mana kita nak kira laju? Tadi cikgu dah cakap laju bersamaan dengan jarak bahagi masa. Okey. So, dia bagi satu objek macam ni. Objek pula orang. Orang ni lari dalam keadaan pegun. Pegun ni maksudnya kosong saat. Dia start daripada statik. Statik pegun tu maksudnya tak bergerak kan. Kalau kata kamu nak lari 100 meter, mana ada kita kira terus-terus lari tak kan. Kita kira masa daripada starting block tu, on your mark, get set. Waktu tu kan pegun. Bila kata go baru bergerak. Yang ni keadaan pegun tu maksudnya dalam keadaan sedia. Okey. Dia berlari 100 meter dan mengambil masa 10 saat. Jadi kalau nak kira jaraknya adalah 100 meter. Masa dia adalah 10 tolak 0. So kita dapat 10 saat. Okey. 100 bagi 10 kita dapat 10. Maka unit yang diguna pakai di sini adalah meter per saat. Jadi kita tulis M/S. Kita nak tulis ni tengok pada apa unit yang digunakan di sini. Jadi kita pakai meter per saat. Itu adalah kelajuan bagi pelari. Yang ni kegunaan dia. Okey, tengok contoh yang kedua. Saya up sikit. Contoh yang kedua pula. Sebuah kereta bergerak 200 km dalam masa 4 jam. Dalam masa 4 jam. Jadi, laju bagi kereta tersebut adalah 200 km. Jarak bahagi dengan masanya adalah 4 jam. Okey. Yang ni tak perlu tukar kepada saat. Sebab dia kilometer pasangan dia dengan jam. Dekat sini dah ada dah, already dah. Jadi 200 bagi 4 dapat 50 kilometer per jam. Bawa lori kot ni. Lori ke apa, slow gila bawa 200 km 4 jam. Okey. Ini adalah perbezaan bagi kedua-dua ni. Nampak? Untuk jarak yang sikit, jarak yang pendek, kita pakai meter per saat. Tengok pada apa unit di sini. Unit dekat sini. Kalau yang ni, kilometer per jam. So, dia pakai kilometer per jam. Akhirnya, km per J. Kita tak tulis kilometer per jam panjang-panjang. Kita bukan mengajar bahasa Melayu. Kita belajar matematik. So, singkatan bagi kilometer per jam, km per J. Itu kaedah menulis. Okey. Itu yang nombor 2. Yang ketiga pula untuk hari ini adalah macam mana kita nak kenal laju tu seragam ataupun tidak seragam. Jadi tengok pada dua-dua contoh ni, cikgu bagi satu contoh yang mudah lah. Tengok pun tahu dah memang yang mana contoh tak seragam dengan seragam. Soalan selalunya dia tanya, dia bagi satu situasi, dia bagi tahu adakah laju ini seragam ataupun tidak. Itu je. Kaedah je nak cari kalau soalan dia bagi. Katalah kereta bergerak 100 km dalam masa 2 jam. Okey, yang pertama, laju yang pertama adalah 100 bahagi 2. 100 km bahagi 2 jam. So, 100 bagi 2 kita dapat 50 km per J. Yang kedua pula, laju yang kedua, lepas tu dia bergerak 200 km dalam masa 4 jam. Kereta yang sama, dia bergerak pula lagi 200 km dalam masa 4 jam. So, kita bahagilah dalam masa 4 jam. 200 km bahagi 4, kita dapat 50 km per jam. Okey, perhatikan kedua-dua ni, dia punya laju dia sama. Maka ini dikatakan laju seragam. Ini kaedah nak menjawab soalan. Nak kena tunjuk bukti dulu macam mana benda ni boleh dapat seragam. So, kamu kena tunjuk jalan kerja sikit. So, dikatakan laju seragam. Contoh bagi laju tidak seragam, kita kira dulu yang pertama 100 km bahagi dalam masa 2 jam. 100 bahagi 2. Sebenarnya tak tulis unit pun tak apa, tapi eloknya tulis dah, takut lupa. Kita dapat 50 km per jam. Okey, kita tengok yang kedua. Dia buat 100 km yang kedua pula dalam masa 4 jam. So, 100 bagi 4, 25 km per jam. Nampak? Yang 100 km pertama tadi, dia bawa 50 km per jam.
Lepas pada 100 km yang kedua pula, dia bawa 25 km sejam. Mungkin naik bukit. Mungkin naik bukit ke, mungkin turun bukit. Naik bukit lah, selalu slow ni naik bukit lah kan. 25 ni slow ni. Jadi mungkin dia naik bukit. Jadi ni dikatakan laju tidak seragam. Nampak macam mana nak tentukan laju seragam dengan tidak seragam. Maksudnya laju dia kalau konsisten sama, seragam lah. Kalau tak sama, start naik, start laju, start pelan macam ni, dia dikatakan tidak seragam. Okey, itu saja untuk hari ni. Cikgu rasa setakat ni dahulu. Cikgu harap kamu dapat faham lah apa yang cikgu nak ajar. Ada banyak benda sikit lah input untuk hari ni. Jadi untuk hari ni sekadar latihan yang cikgu nak bagi. Nanti cikgu fikirlah apa yang latihan nak bagi. Okey, itu saja daripada cikgu. So kita ulang balik, kita belajar hari ni. Yang pertama kita belajar apakah formula laju. Okey, cikgu ambil balik kertas yang pertama. Cikgu letak sini lawa-lawa. Ni kertas yang pertama tadi. Laju adalah jarak bahagi dengan masa. Jadi unit bagi laju ada 2, km per jam dengan meter per saat. Depend kepada apa yang diguna, apa objek yang bergerak. Yang kedua pula kita belajar apa dia laju seragam dengan laju tidak seragam. Laju seragam, laju dia sama, konsisten. Yang ni dikatakan tidak konsisten, laju tidak sama. Okey ya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak.